حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kemudian memulai aku akan bicaraan pada risalah ini. Memulai aku tu dengan mendatang aku akan beberapa huraian. Mana sama? Tak sama muka surat kitab saya. Kitab Jawi muka surat 3. Kitab Jawi tu. Kitab Jawi muka surat 3 di bawah sekali. Kemudian memulai oleh aku akan bicaraan pada risalah ini. Dia mula nak masuk mengarang ni. Dia mula-mula tu dengan mendatang aku akan beberapa huraian. Jadi dia nak mari beberapa huraian dulu sebelum nak masuk cara tentang ilmu tauhid. Dia nak mari beberapa huraian. Tu ada huraian pertama, kemudiannya huraian yang kedua sampai ke huraian yang ketiga, keempat, kelima nu baru masuk dalam ilmu usuluddin. Jadi hingga huraian yang kelima tu barulah masuk dalam ilmu usuluddin. Jadi hak sebelum tu dia duk hurai perkara-perkara yang bersabit, yang berhubung kait dengan ilmu usuluddin. Bukan diri ilmu usuluddin tu tidak. Perkara-perkara yang berhubung kait saja dengan ilmu usuluddin daripada huraian pertama sampai huraian yang keempat nanti. Jadi huraian yang kelima tu barulah masuk dalam ilmu usuluddin. Jauh lagi lah kalau gitu kan. Jauh lagi, panjang lagi ni. Bila gitu maka berkata aku. Dia pun katalah, dia kata kan huraian yang pertama. Penjelasan kita kata huraian makna penjelasan yang pertama pada pengenalan agama. Pada pengenalan agama. Dia nak cerita agama ni gapo? Tu pertama-tama sekalinya nak cara gapo dia agama.
Takut kita pandai duk sebut saja je ugamo. Nah, pertama sekalinya kena tahu gapo dia ugamo ni. Lalu dia nak menerang pada kita, bermula ugamo itu ialah ibarat, yakni satu panggilan, yakni satu tuturan dan cakapan daripada, yakni tentang daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Itu dah. Itu dia panggil ugamo. Bila sebut kata ugamo, sepatah saja kita sebut ugamo. Makna yang menunjuk oleh lafaz tersebut ialah kena kepada ahkamus syar'iyah. Mana al-ahkam, segala hukum-hukum, wad'un ilahiyun, yang dihantar oleh Tuhan. Tu hantaran yang dihantar oleh Tuhan. Mana gitu? Ataupun ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disyariatkan, ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disyariatkan dia oleh Allah di atas diri atau di atas lidah, di atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil ugamo. Itu dah. Kena kepada hukum hakam. Itu mana perhimpunan undang-undang kena kepada hukum hakam. Undang-undang ni mana hukum hakam lah. Keputusan. Hukum hakam artinya keputusan yang diputuskan oleh syarak. Syarak yang memutuskan perkara tersebut wajib, perkara tersebut sunat, perkara tersebut haram, perkara tersebut makruh dan sebagainya. Itu dia panggil hukum syarak. Itu dia panggil ugamo tu. Jadi bila kita sebut ugamo, kena kepada perhimpunan atau sekumpulan undang-undang, hukum hakam. Undang-undang ni kena pada hukum hakam lah. Hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala. Allah kirim hukum tu, bukan orang lain dah. Jadi sebab tu Allah tu dia panggil syari' hakiki. Tukang yang buat undang-undang secara hakikat, secara sebenar-benar sengotinya. Itu syari' hakiki. Tu datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya, Rasul Allah. Rasul Allah tu dipanggil syari' majazi, dia panggil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil syari' juga. Tukang yang buat undang-undang juga, tapi secara majaz, secara majaz saja, bukan secara hakiki. Sebab hukum hakam ni bukan nabi reka, ma yantiqu ma la yantiqu anil hawa, ada dalam Quran sebut kan, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tu tidaklah bertutur Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan hawa nafsunya, tidak. Bahkan semua apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tutur tu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam reka-reka, tidak. Hanya Nabi menyampaikan. Diutuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi sekira-kira hakikinya, siapakah tak syari' tukang yang buat undang-undang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara majaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tu Allah Ta'ala kirim undang-undang kepada Rasulnya, Rasul Allah, supaya menyampaikan akan dia, akan perhimpunan undang-undang tadi, sekumpulan undang-undang atau perhimpunan undang-undang tadi, supaya menyampaikan akan dia, akan sekumpulan atau perhimpunan undang-undang tadi itu kepada umat manusia. Itu dia panggil ugamo. Itu dia panggil ugamo dah. Mana kena kepada hukum hakam ya Allah Ta'ala kirim pada kita melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu bila sebut agama kena kepada hukum Tuhan lah. Mana gitulah mudahnya hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Wajib, haram, makruh, sunat dan haruh. Ada juga disebut dalam kitab yang kata khitabullah. Khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Khitabullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, mana tuju cakap Allah Ta'ala berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Tuju cakap Allah Ta'ala yang berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf. Tu. Lepas tu apa dia kata? Kitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Yata'allaku bit talabi awil ibahati awil wad'i lahuma, yang berhubung kait dengan tuntutan atau dibiarkan atau dijadikan hantaran bagi keduanya. Mana tuntutan awit talabi tu yata'allaku bit talabi, berhubung bergantung dengan tuntutan. Talab ni ada dua. Pertama, talab tuntut dengan buat, tuntut dengan tinggal. Dia panggil talabul fi'li, talabut tarkil fi'li dia panggil. Talabul fi'li, tuntut perbuat ni ada dua pula. Ada kalanya talabul fi'li talaban jaziman dia panggil. Tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Bagaimana tuntut yang putus? Tak dapat tidak, mesti. Sehingganya yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga, balasan baik kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Dijanji seksa api neraka kerana kita tidak mengerjakannya, kita meninggalkan perbuatan tersebut. Atau dia panggil wujub, atau lebih masyhur kitanya wajib lah. Itu talabul fi'li talaban jaziman. Ada tuntut perbuat dengan tidak putus. Talabul fi'li tuntut perbuat, tapi talaban akan sebagai tuntut bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus, tak putus. Tuhan syarat suruh kita buat. Bukan kata buat tak apa, tak buat tak apa, bukan gitu. Hak tu ibahah, hak tu harus. Ni syarat suruh kita buat. Tapi syarat suruh tu tidak putus. Mana tidak putus tu tidak, tak dapat tidak. Bukan tak mengapa kalau kita tinggal. Tidak dijanji seksa. Sehingganya ulama wak mari takrif lain, yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Kita puasa sunat, kita sedekah sunat, kita semaya sunat, kita baca Quran hak sunat, ada zikir hak sunat, tu dijanji pahala kerana kita buat dengan ikhlas. Tadi wala yu'aqabu ala tarkihi, tapi Tuhan tak janji seksa tu kalau kita meninggalkannya dengan sebab malah. Kita tak buat hak sunat tu sebab malah, bukan sebab sunat jah. Bukan nak gitu. Kalau sunat jah tu kita tu mentahkir, dia panggil menghina perkara sunat tu, dosa tak boleh. Jangan kita kata sunat je, jangan. Sunat ni nah, lepas tu kita tak buat tu sebab apa? Sebab malah. Tak apa. Nak malah kita. Sebab kita malah. Nak buat ke mana? Itu dia panggil hukum tolak. Tuntut fi'li, talabul fi'li, tuntut perbuat. Kemudian satu lagi dia panggil talabut tarkil fi'li, tuntut tinggal perbuat. Tak boleh buat. Ini pun terbagi dua jugalah. Pertama, tuntut tinggal perbuat sebagai tuntut yang putus. Talabut tarkil fi'li talaban jaziman. Dia panggil haram, atau hurmah. Tahrim. Atau dia panggil, kita sahurnya haram lah gitu dah tu ni. Haram. Sehingganya kalau kita buat dijanji seksa.
Yusabu ala tarkihi, dijanji pahala kerana kita meninggalkannya dengan ikhlas. Kata orang tak mabuk tobat dah saya, tu boleh pahala itu. Nah, orang tak minum agak ni, sakit dekok sikit aja. Nah, esok-esok tengok lah tu, nak minum ke rasanya. Tinggal lagu tu tak boleh pahala. Nah, kata orang tak judi ni, astagfirullahalazim, saya tobat dah, tak boleh pahala. Nah, atau orang tak judi ni, ada modal ya. No, tunggu nanti masuk gaji hujung bulan, nak judi juga. Kalau tinggal lagu tu tak boleh pahala. Nah, yusabu ala tarkihi, dijanji pahala kerana kita meninggalkannya dengan ikhlas. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakannya. Itu dia panggil hurmah atau tahrim atau haram. Satu lagi tuntut tinggal juga. Tuntut tinggal. Bukan buat tak apa, tak buat tak apa, bukan. Tuntut tinggal mana? Talabu tarkil fi'li, tapi tuntut tu tidak putus. Talaban bi ghairi jazimin, tuntut tinggal perbuat akan sebagai tuntut dengan ketiadaan putus. Tak putus. Mana tak putus tu tak dapat, tidak kena tinggal dak. Lagu mana? Sekira-kiranya yusabu ala tarkihi, dijanji pahala kerana kita meninggalkannya. Tuan mana tak isakak lah ni. Kawan tinggal dah, taubat dah. Nak? Boleh pahala. Boleh pahala tu. Mana tak isakak ni. Bahasa tak sedap tekak sikit. Pedih tekak ke apa. Nah. Tengoklah nanti 2-3 hari hilang batuk. Tak berapa. Baru sedap dah sikit tekak. Isap pula. Tu tak boleh pahala tinggal itu. Tinggal ni dengan ikhlas. Nah. Mana tak isakak lah ni. Kawan taubat dah. Nah. Makruh ni tuntut tinggal, bukan buat tak apa, tak buat tak apa. Tapi kalau buat juga, wala yu'aqabu ala fi'lihi, tidak dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakannya. Itu dia panggil karahah. Ataupun kita lebih masyhurnya panggil makruh. Itulah dia panggil hukum syarak. Itulah undang-undang perhimpunan undang-undang Tuhan tadi. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Satu lagi dipanggil harus, ibahah. Ibahah ni mana dibiarkan. Dibiar, ibahah. Nak apa? Nak buat tak ada tekanan, nak tinggal pun tidak ada tekanan, tak ada tuntutan daripada syarak. Ni ibahah ni tilik dari segi asal lah. Macam nak makan. Makan nak minum. Minumlah. Tapi nak makan daging babi. Haram. Tu kata tak ada harus. Tu kata harus makan. Asal. Tapi kalau tengok apa ke depannya, tu ada hukum. Dia panggil semata-mata diri benda tu, harus. Tetapi bila ditengok dia menjadi wasilah kepada maqasid, maka hukumnya seperti maqasid. Hukmul wasail ka hukmil maqasidi. Hukum wasilah tu seperti hukum maksud juga. Nak makan apa? Nak makan babi, haram. Nak minum, minumlah. Teh obek, sel beres. Tebek, boleh. Radik, ikut. Kasbek, haram. Asalnya harus lah, betul tak? Tapi tengok benda, tengok gapo ke depan. Jadi sebab tu kalau kita tanya hukum syarak taklifi ada berapa? 5, semua kita jawab 5 dah. Hukum syarak, hukum Tuhan taklifi yang bahasa berarti di atas mukallaf ni. Ada berapa? 5. Padahalnya hak berat 4 betul tak? Sebab berat tuntut ni. Tutup buat dengan putus, tutup buat dengan tak putus, tutup tinggal dengan putus, tutup tinggal dengan tak putus. Harus tak tutup apa? Sila. Sila. Tapi oleh kerana pak ni hak berat, satu je hak ringan, maka mimba bitaghlib dia panggil. Menampak di atas yang satu. Sebab hak satu ni pun dia tak ada keberatan tu semata-mata tilik pada diri dia. Tapi kalau tilik dia menjadi wasilah kepada maqasid,
maka dia juga ada hukum. Itulah. Itulah dia panggil undang-undang Tuhan. Hukum Allah Ta'ala kirim pada kita umat melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Atau dikatakan, yang ini dikata dipanggil, dibuat definisi oleh ulama. Itu mana dikata ni? Atau dikatakan, yang ini dibuat ta'rif oleh ulama, oleh ba'dul ulama, berkata apa? Agama itu bermula, agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampai mereka itu Rasul-Rasulnya akan segala umat. Ni lebih umum sikit lah, bukan kena ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang lah. Artinya sama saja, sebab hak tadi itu dia buat mari definisi agama ni khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kira kan, bukan Nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Nabi Muhammad tu ada dah banyak mana dah segala utusan-utusan Allah lain. Lepas tu bukan agama kau dah? Ada. Agama juga. Agama juga. Sebab tu qala ba'dul ulama, kata sebahagian ulama, agama tu ialah kena kepada segala undang-undang. Bukan hak Islam ni saja. Bukan hak syariat dikirim kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Bahkan segala undang-undang. Bila kita sebut kat segala undang-undang ni, ia tak sama lah. Ia tak sama undang-undang Nabi-Nabi dulu dengan undang-undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tak sama. Ada hak semaya satu waktu, dua waktu. Macam-macam syariat Nabi-Nabi dulu dia tak sama. Tapi syariat Nabi kita Muhammad SAW ni menasahkan syariat-syariat Nabi-Nabi yang dulu. Tak terpakai dah syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang diperkekalkan oleh Allah Ta'ala ialah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Nabi Isa turun nanti pun, yang dilaksananya bukan syariat yang ada dalam Injil. Tetapi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh Nabi Isa. Tu. Lagu tu dah. Jadi kalau dia kata sininya segala undang-undang berarti semua semua undang-undang hak Nabi-Nabi dulu. Nabi Musa lain syariat dia. Tu. Tobat fak dia kena bunuh diri. Kita bunuh diri haram. Betul dah? Pas fak dia kalau kena najis apa pakaian tak boleh basuh dah, tak cuci. Dia kena potong terus. Potong tapung terus. Dia tak boleh nak kita macam kita boleh bersih. Boleh bersih dengan air mutlak. Hilang bau warna rasa suci dah. Tak sama tu. Syariat Nabi-Nabi dulu dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Tengok. Jadi dia kata segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Segala undang-undang bermakna syariat-syariat Nabi dulu dikatakan agama juga. Gitu dah. Dikatakan agama juga. Cuma tidak diiktiraf dah di sisi Allah Ta'ala sebagai agama yang diperakui oleh Allah Ta'ala, kerana di sananya ada tahrif, ada pengubah suaian dipanggil, ada tabdil, ada tukar ganti, macam-macam lah. Ada tokok tambah, tokok tambah. Maka ketika tu tidak lagi orang panggil sebenar-benar
original daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ni kena ingat, Nabi kita Muhammad SAW pesan kamu, kalau orang Yahudi mari cerita apa-apa berkenaan dalam kitab Taurat dia, ataupun tentang wahyu-wahyu dalam yang sebelum-sebelum ni, cerita keagamaan lah kita kata dah, hukum hakam ataupun keagamaan, nasihat ke apa, tak kira lah, tentang ketuhanan ke apa, ikut lah. Maka Nabi kita jangan kita membenarkan 100% dan jangan kita mendustakan 100%. Sebab apa? Sebab capu banyak. Takut kita membenarkan 100%, perkara tersebut dusta. Capu dengan dusta. Maka kita membenarkan pendusta, kita pun pendusta. Tasdiqul kadzib kizbun. Mendustakan seorang yang berdusta tu dusta. Maka jangan kita membenarkan 100%. Betul Israiliyat lah, kita kata Israiliyat, kisah Israiliyat. Jangan. Dan jangan kita mendustakan 100%. Sebab apa? Sebab bukan orang panggil apa? Mungkinlah hak takut tambah tu 40%, ada 60% hak sebenar daripada wahyu Allah Taala. Maka bimbang takut kita pergi dusta ke perkara yang sebenar. Itu dah. Kita mendustakan perkara yang sebenar, maka kita pendusta. Kita membenarkan pendustaan, kita juga pendusta. Maka dah jangan. Tawakuf. Bila orang Israiliyat mari cerita Israiliyat ke apa, kita membenar pun tidak, mendusta ke tidak. Tawakuf. Senyap ya. Tak terima. Cukup apa hak ada dalam agama kita Islam. Gitu dah. Sebab apa? Sebab dia tu talbis, dia tu orang panggil bercampur bau. Antara yang hak dengan yang batil. Itu dah. Bimbang takut kita mendustakan kebenaran, kita pendusta. Kita membenarkan pendustaan, kita pendusta. Baik, kita tak payah membenarkan dan tak payah mendustakan. Lepas tu kita senyap je. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bissawab. Allah lah yang mengetahui dengan kebenaran. Melainkan apabila perkara tersebut bercanggah dengan usul akidah, baru kita boleh dustakan. Itu contoh Israiliyat hak masyhur. Nabi Ayub ni sakit, dia sapa kudih, bini pun lari kan. Tu bini pun lari, teruk sangat dia kena penyakit kulit kusta katanya. Maka hak tu kita boleh dusta. Sebab apa? Kita boleh dusta. Bohong cerita ni. Sebab ternafi hikmah Nabi Ayub dilantik menjadi rasul. Orang yang dilantik menjadi rasul tu untuk menyampaikan hukum hakam Allah kepada umat. Tiba-tibanya kena penyakit lagu tu. Apa hikmat tu buat jadi rasul? Tu kena penyakit, siapa orang kampung pun lari tinggal, busuk bangar bang, bini sendiri pun tak tahan, lari juga tinggal. Lepas tu duduk sebatas kera gitu. Nak menyapa ke apa ayu? Nak sapa ke pokok? Nak ceramah ke kambing, ayah itik. Bukan-bukanlah tu. Jadi jatuh ke gong pula dah Tuhannya. Gila hati orang hak lagu ni nak jadi rasul. Lupuk hikmah. Betul tak? Hatta nak jadi orang jadi rasul ni mustahil gila. Mustahil nyanyuk. Sebab semua tu menafikan orang panggil hikmat dia dilantik menjadi rasul. Jangan kata kudih buta ke apatah lagi kusta. Nyanyuk pun dak. Kalau nyanyuk. Itu cakap gini Nabi ni. Wah, ini cakap gini pula. Dok ingat kali ni. Nyanyuk doh Nabi kita. Dak. Begak lagu tu. Tu kalau nyanyuknya bercucu. Makan nasi 2 pinggir dah tanya pula. Tu makan nasi lagi. Sudah. Dah lah makan nasi kena suap. Lepas tu nyanyuk pula. Tu kena ingat tu. Jadi kalau hak bercanggah dengan teras akidah, kita boleh dusta lalu dah. Tapi kalau hak tak jelas. Tengok kau cerita ni tak ada duk canggah apa dengan ilmu akidah, dengan teras usulul aqaid. Tapi nak percaya ni macam payah sikit. Contoh dia kata bumi ni duduk di atas tanduk lembu. Tu Israiliyat tu.
Bumi ni berada di atas tanduk lembu. Lembu berada di atas air. Air dikelilingi oleh ular. Bengok dah kita dengar. Memanglah tak ada dalam akidah. Ada dalam akidah. Bumi duduk di mana ada dalam soal muka nakir ada Ustaz? Di manakah bumi ni berada? Muka nakir tanya. Di atas entahlah, saya pun tak tahu. Pau kena godai dengan muka nakir ataupun di atas tanduk lembu. Oh, Yahudi ya. Pau kena tak hak lagu tu kita tawakuf. Kita tawakuf. Melainkan kita dapat macam sekarang ahli astronomi lah ni. Dia buat kajian, dia ada satelit kan. Dia buat kajian, dia tengok, dia suluh kot satelit. Rupa-rupanya bumi ni betul-betul berada di hujung bintang yang ditakhayul, yang dikhayal oleh orang-orang dulu sebagai rupa tanduk bagi seekor lembu. Lagu tu sebab tu jangan kita mendusta, jangan kita membenar. Orang ahli astronomi ni dia buat kajian melalui satelit. Dia tengok bumi ni, betul lah bumi ni duduk di atas. Betul-betul sama betul dengan satu bintang di bawah dia tu yang jadi khayalan orang dulu sebagai rupa seekor lembu. Ya dulu kan ya ada kan orang panggil bintang Sagittarius lah, Scorpio lah. Ya ada khayalan. Orang dulu dia tak ada orang dulu dia tak ada TV. Kita lah ni tak ada astronomi gitu. Kita astro IC, astro awani, astro warna dah. Astro citra kita astro tu orang dulu tak ada astro tu. Jadi dia nak pergi jalan ke mana-mana, nak tahu arah mana-mana, bintang lah. Jadi bila you duduk atas perahu, atas kapal, you duduk nengu, you tengok bintang ni sambung sini, sambung. Macam kambing ada sini. Oh ni bintang kambing. Oh ni bintang kala jeking. Oh ni bintang lembu. Ya khayal itu. Jadi bila orang sekarang tengok suluh dengan satelit, dia kata betul. Bumi ni berada di hujung bintang yang dikhayal oleh orang dulu sebagai tanduk bagi seekor lembu. Tu. Jadi apabila dia bergerak di atas orbit dia berputar dan dia bergerak di atas orbit dia sapa di tanduk so lagi. Lembu ni dua tanduk. Kalau so badak. Kata ni. Ya dua tanduk. Jadi dalam kitab Israiliyatnya cerita lagu itulah bila sampai apabila kadang tak ayat dia. Tuhan letak di atas tanduk sebelah lagi, maka berlakulah gempa bumi. Bila orang-orang astronomi buat kajian nak sapa ke tanduk sebelah lagi ni berapa ratus tahun. Dan setiap kali sapa dia boleh kira ni. Dia boleh kira apa peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kaum Nabi Nuh tergelar oleh banjir. Betul sungguh. Dia adalah orang ngaji ilmu tu dia ada kira-kira. Sebab tu kita ni boleh kira minit, saat, jam, hari, berapa detik, berapa saat, berapa sehari, berapa jam, sejam, berapa minit. Sebab ada gerak ni orbit ni. Orang panggil gerak matahari bulan. Sebab masa ni as-sa'atu ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Masa ni ibarat satu panggilan, satu cakapan yang mengena tentang pergerakan matahari dengan bulan. Sebab tu ada tahun qamariyah, ada tahun syamsiyah. Tahun qamariyah makna masa yang dibilang mengikut pergerakan bulan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yang bagilaha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu. Semua sekali itu ia bergerak di atas falak dia. Dia tak akan menyalahi. Jadi sebab tu manusia ni boleh kira. Dia masa ni bukan ikut je. Jadi kalau kita lambat dah nak pukul 12, kita pergi pula je kita pukul 12. Adakah pukul 12 sungguh? Pukul 1 Zuhur selalu pulang waktu 1 best Zuhur. Allah Akbar. Banyak kata gila kau orangnya. Tak siapa lagi. Dia bukan ke je. Ia ke pergerakan matahari dengan bulan. Sebab tu manusia boleh kira, manusia boleh buat je, boleh buat kalender, boleh tu. Jadi orang ahli gun ini dia boleh kira. Mengikut satelit ni dia tengok
Berapa ratus tahun nak sampai ke bitan yang dikhayal sebagai tanduk lembu sebelah lagi, maka dia boleh buka lembaran sejarah, dia boleh kira. Sampai ratus tahun ni, peristiwa ni, besar-besar berlaku. Nah. Jadi apabila gitu, barulah orang faham apa maksud bukan menatai lembu, bitai lembu rupanya. Itu contoh. Kalau orang dulu si ada lukisan tu, lembu bulat, lepas tu bumi ni bulat, lepas tu lembu saya duduk tanduk gini. Ada lukisan orang dulu. Yang akan menatai lembu nak tu ni. Padahal bukan menatai lembu, bitai lembu. Bukan menatai dak. Nah. Itu lagu tu. Jadi sebab tu Israiliyat lagu ni kita tak payah mendustakan dan tak payah membenarkan. Sebab kita tak tahu. Ya kau ni. Wallahu alam. Cukup gitu ya. Takut kita mendusta, kalau tu benar. Takut kita membenar, kalau tu dusta. Habis. Baik kita tak tahu. Ni sebab tu orang-orang lah ni dia lajak dia. Dia baca kitab. Ada kitab-kitab Jawi pun ada yang ambil daripada Israiliyat, ada. Macam kitab Qisasul Anbiya, ada tempat tu kitab Jawi. Nama apa pengarah dia? Orang langka ke apa tak ingat. Memang dia cerita gitu. Bumi ni duduk atas tanduk lembu ke apa semua. Orang lain ni bakar kitab ni karut. Jangan nanti dulu. Nah, kita baca, kita mengaji. Kalau kita tak ini Israiliyat ni tak payah terima, tak payah membenar, tak payah mendusta. Cukup kita taruh duduk dalam kitab. Barangkali orang lain boleh buat kajian. Apa maksud sebenar? Tu. Macam tadi bila orang buat kajian, ahli astronomi sekarang ni baru faham. Bila ada satelit tu, baru faham. Ni maksud dia. Bumi berada di atas tanduk bukan natai lembu, bitai lembu rupa-rupanya. Barulah logik dia tu ni. Tu lagu tu. Habis itulah. Ada contoh. Israiliyat tu daripada Israel ke? Israiliyat ni daripada agama Yahudi lah. Diorang yang buat cerita. Dia pendeta-pendeta dia ni tokok tambah dan sebagainya. Tokok tambah kitab Taurat, tokok tambah cerita-cerita, hadis-hadis daripada Nabi dia tambah, dia korek, dia tukar perkataan dan sebagainya. Itulah. Itu maksud. Jadi takut bimbangnya kita dustakan benda yang dia cerita tu di tempat yang dia tidak ubah. Memang daripada Nabi mereka, daripada wahyu Allah Ta'ala. Sudah. Kebenaran bermaknanya kita mendustakan kebenaran, kita pendusta. Jadi bimbang juga kalau kita membenarkan di tempat yang dia tabdil, dia tahrif. Dia tukar, dia ganti. Dia buang, dia tambah hak lain contoh. Maka kita membenarkan dusta tu, kita pendusta juga. Baik tak usah belaka. Membenar pun tak payah, mendusta pun tak payah. Kita wallahu a'lam bissawab. Cukup. Jangan duk laju sangat. Ni Israiliyat ni bakal lapi ya. Aduh. Nanti jangan duk lagu tu nah. Cukup kita tak payahlah. Sipellah. Kita tak faham ni. Takut bohong lama kita bohong juga. Takut betul kita kata bohong. Sudah. Tak jelas. Kalau gitu kita sipel, tak payah. Jadi bagi orang yang mempunyai semangat untuk buat kajian, dia boleh buat kajian. Hak mana hak kebenaran ni buat kajian. Barulah orang panggil betul secara ilmiah gitu. Habis itu. Sebab dulu-dulu memang orang buat mengaji sungguh. Dulu pada tuk nenek moyang kita dulu, dia ngaji hak cara lagu tu. Bumi berada di atas tanduk lembu. Bumi ni di atas tanduk lembu tu akan sokong itu. Lepas tu generasi anak-anak dia pula ngaji kat luar, balik cerdik pula dah. Mana ada bumi di atas tanduk lembu, bumi ni bulat gini. Nakal sungguh orang tu ayah kita ni. Dia buat pelekeh pula. Bakar api lah kita ni. Lepas tu generasi dia lebih cerdik pada dia lagi.
Jadi si anak dia ni, kononnya cerdik ni, dia jadi ahli astronomi, boleh ada kot bahagian satelit ke apa, dia buat kajian ke. Dia kata abah tak sampai tu. Nah, tu memang hak jenis betul strik dah. Bakal lembu-lembu sungguh dah. Nah, abah pun tak sampai ke. Ni hak dia ni baru sampainya buat kajian. Mana? Bintang yang dikhayal sebagai lembu oleh zaman-zaman ahli astronomi dulu-dulu. Gitu dah. Tu contoh lah, tu contoh. Habis itulah. Artinya agama ni ialah hukum Tuhan, hak Tuhan kirim ke Rasul siapa kita. Gitu lah. Gitu nak faham. Baik. Habis itu. Iaitulah, mana iaitulah? Undang-undang tu. Hukum hakim tadi tu dinamakan agama Islam. Namanya agama Islam. Tu dah. Lepas tu agama Yahudi, agama Nasrani, Masihiyun pun dia panggil, Majusi pun Masihiyun pun dia panggil, Nasrani pun dia panggil. Apa lagi weh? Macam-macam nama tu. Nama duk panggil ke? Ada agama Majusi, agama Yahudi. Yahudi tu banyak pula tu pecah tu. Maka hak tu nama-nama yang diletakkan setelah mana agama mereka tu sudah ditahrif, diubah dah. Kalau kira-kira asalnya para nabi dulu semuanya Muslim. Tu boleh tengok dalam Quran Allah Ta'ala hikayat perkataan nabi-nabi dulu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ni ialah seorang yang Muslim. Semua nabi-nabi dulu mengaku mereka Muslim, agama Islam artinya. Tu. Jadi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang lah. Hak bawa agama Islam jadi beza dengan nabi-nabi dulu dah. Nabi-nabi dulu pun Islam juga, bawa Islam juga. Cuma apabila agama mereka tu diubah-ubah, dibuat khianat oleh paderi-paderi mereka, pendeta-pendeta mereka, maka tak layak lagi nak dipanggil Islam. Tak layak panggil Islam dah. Maka dipanggillah dengan apa nama yang menjadi satu petanda bagi agama mereka. Macam Nasara asalnya daripada perkataan nahnu ansarullah. Kami ni ialah penolong agama Allah. Asal situ Nasara. Jadi Nasrani. Orang Nasrani. Atau Masihiyun, mana pengikut Al-Masih Isa bin Maryam. Contoh. Tapi hak sebenarnya mereka tu bukan pengikut, dakwa saja. Pendakwa mengikut Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih yang dinanti-nanti, Isa anak laki-laki bagi Maryam. Itu dah. Hakikatnya para nabi dulu semuanya Muslim. Semuanya Islam. Gitu. Iaitulah mana segala undang-undang yang didatangkan daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan oleh mereka itu Rasul-Rasul akan segala umat itu, dinamakan agama Islam. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu, taba'an li ahkami syar'iyyah, tidak deh. Mana mengikut taba'an li ahkami syar'iyyah, mana mengikut akan undang-undang syariat yang yang disyariatkan oleh oleh Allah Ta'ala pada hakikinya syariat itu dinamakan Muslim, yakni orang yang beragama Islam. Mana mengikut ni zahir lah, zahir. Tu inqiyaduz zahir dia panggil. Al-iz'anuz zahir, mana mengikut pada zahir. Inqiyaduz zahir, mengikut pada zahir. Dipanggil Muslim. Lidah dia mengaku dia orang Islam, Islam lah. Walau dia tak semaya. Tu ikut warna tak. Jadi ngikut sini makna ngikut zahir saja. Ngikut pada lidah. Manakah orang panggil alamat zahir seorang? Lidah dia. Lidah dia kata dia Muslim, Muslim. Ataupun bila kita soal dia, semaya 5 waktu ni apa hukum? Wajib ya. Tu dia mengikut tu. Dia tidak ingkar. Dia tidak orang panggil apa?
takzib, dia tidak mendustakan, tidak melawani. Nah, tu. Tengok. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu, undang-undang Tuhan tadi itu, undang-undang yang didatangkan daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul, kemudian menyampaikan mereka itu Rasul akan segala umat itu, orang-orang yang mengikut dengan zahir, maknanya gitu. Mengikut dengan zahir akan undang-undang itu, dinamakan Muslim, nama Islam lah. Hatta lah ni, orang tak tanya dah, awak Islam ke apa, orang tanya dengan IC. Itu juga dipanggil alamatul zahir. Nah, tengok isi, mak tengok. Oh, Daulah bin Zakaria, Islam itu tulis bawah. Islam mengikut zahir. Itu ni, mengikut zahir. Nah, yelah ni nak cek Islam ke tak IC. Ya dulu zaman Nabi SAW nak cek, nak jadi alamat orang Islam tak ada IC dulu. Zaman Nabi nak cek di mana? Rupa. Jadi kalau orang Yahudi, dia sipai janggut panjang, lebak. Lepas tu misai dia cukup habis, licin. Itu Yahudi. Orang tengok muka tu, oh Yahudi ni. Orang tahu selalu. Tak kena dia pakai pihak, halu kucing atas kepala tak ya. Nah, orang cek lalu tengok muka tu orang cek dah. Mana? Janggut dia lebak, lepas tu misai dia cukup, licin. Kalau orang Kristian pula, orang Nasrani pula, dia terbalik hal tu. Mana? Misanya lebak, janggutnya licin. Terbalik tu. Maka Nabi SAW suruh menyalahi dua-dua. Menyalahi Yahudi Nasara. Khaliful Yahud wan Nasara. Menyalahilah olehmu akan Yahudi dan Nasara. Mana? Nipihkan misa dan rapikan janggut. Bukan pelebak janggut gitu dak. Rapikan janggut. Nah, nipih misa, bukan cukup habis misa dak. Itu lagu tu. Jadi orang kata, oh ni orang Islam ni apa? Tengok misa yang nipih, janggut dia rapi. Oh ni orang Yahudi ni apa? Tengok misa dia kikih, tak ada langsung, dia cukup. Lepas tu janggut dia lebak. Oh ni orang Kristian ni apa? Janggut dia tak ada, misa dia lebak. Potato gitu, macam mista potato tu. Tu zaman dulu nak cek gitu. Zaman lah ni tak ada. Nah, orang tak cek lagu tu dah. Orang jadi IC, lihat tu ni. Yang IC, oh Islam. Oh Kristian. Nah, tu orang cek situ. Tu. Habis itu. Maka nyata daripada ta'rif ini. Maka jelaslah dia kata. Maka nyata ini jelaslah daripada ta'rif ini, definisi itu. Ta'rif mana definisi? Nah, dalam bahasa dulu-dulu dia panggil peta-petaan. Ta'rif, mana peta-petaan. Kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat tak ada peta, memang sesaklah kita kalau tak tahu jalan kan. Betul tak? Tu peta-petaan. Sebab tu ta'rif ni penting, definisi ni penting. Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Makanat ma'rifatuhu, barang yang adalah mengenal akan dia, akan barang tersebut, sababan li ma'rifatil mu'arraf, menjadi sebab bagi kita kenal benda yang nak dikenal. Kata agama ni apa? Tak tahu aku. Agama ni cara hidup lah. Duk main gitu. Tu mah hadir boleh kecek ke tu. Nah, agama ni apa? Cara hidup. Mah hadir boleh kecek gitu. Agama ni apa? Ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Nah, ya ta'allaku bitalabi awil ibahati awil wada'i lahuma. Itu dia panggil agama. Apa? Barang yang mensyariat akan dia oleh Allah di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khitab-khitab tuju cakap Allah Ta'ala berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf yang bergantung dengan tuntutan dan dibiarkan atau dijadikan hantaran bagi keduanya. Nah, hukum syarak wada'i dia panggil. Hukum syarak wada'i itu 5 tak? Sah, syarak, mani', fasad dan sabab. Dia jadi hantaran bagi nak jadi wajib ke haram ke makruh ke sunat tadi. Jadi hantaran. Hantaran lagu mana? Contoh tu. Sekarang ni masuk dah lagi Zuhur.
Boleh kita semaya zuhur dah? Awal-awal kata daripada tak semaya, baik semaya ya. Semaya awal-awal lah. Boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Tidak ada syarat wajib. Nah, tak ada syarat wajib. Kalau kita semaya juga, tidak sah. Jadi kena tunggu masuk waktu. Bila masuk waktu, Allah Akbar pukul 1 ni, barulah ada syarat wajib. Nah, kalau ada syarat wajib, lepas tu kitanya berhadah besar, berhadah kecil. Sah tak untuk semaya? Tak sah. Kena ada syarat sah. Mana? Kena suci daripada hadah kecil dan besar. Dengan mandi wajib atau dan berwuduk. Nah, gitu kan? Atau kita berwuduk dah. Nah, mandi wajib dah. Tapi duduk telanjang bogel. Boleh semaya? Tak boleh, kena tutup aurat. Kena tahu arah kiblat. Tu syarat sah belaka tu. Atau tahu dah, kiblat arah ni. Nah, kain telekung pun ada, kain khana nak semaya ada. Tapi ada manik. Ada apa? Darah haid yang datang. Maka wajib tak dia semaya? Tak wajib, bahkan haram dia semaya. Ada sesuatu manik yang menegah. Tu semua tu dia panggil hukum syarak wada'i, dia panggil. Hukum syarak tak? Yang syarak jadikan dia hantaran bagi hukum syarak taklifi tadi. Sah, syarak, manik, fasad dan sabab. Tengok. Tu kena ngaji dalam ilmu usul fiqh lah, perbahasan lebih tuntas dia panggil. Jadi bila sebut kata agama, kena kepada undang-undang Tuhan, hak Tuhan kirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat. Itu maksud itu. Gapo undang-undang tu? Undang-undang wajib, undang-undang haram, undang-undang makruh, undang-undang sunat, undang-undang haram. Jadi setiap gerak-geri kita tu ada hukum. Ada hukum. Nah, gerak pergi cari nafkah elok pagi. Nah, bagi suami. Apa hukum? Wajib. Tak pergi kerja, duduk goyang kaki, minta kedarah, duit bini, duit heret. Kata bini pergi jual, pasal duk pergi jual, kata tekuk bini. Apa hukum? Haram. Ada hamba ayat gitu, tiba-tiba lepas ngajar tu duk minum. Ustaz nak tanya sikit ni. Saya ni macam mana ni Berapa ya? Saya ni hijau dulu, duduk menega. Lepas tu bini saya kata berhentilah nega, kata duduk rumah kata. Biar dia sore je hijau. Gaji dia pun besar dah. Haram ke saya ni? Sudah. Kata ni. Ya bunyi kata suami ni tak hijau haram, takut dia nya. Kalau lagu tu tak haram lah, moga bini sendiri hak suruh. Nah, dia sendiri hak reda. Nah, janji jangan orang panggil kek lagi berkocok rumah tangga tu. Nah, dia biasanya suami ni kena hak kerjanya, cari nafkah. Bukan tanggungjawab bini. Bini duduk kaya kaki rumah tak apa. Cuma dia pergi kerja kata nak tolong kita tu ihsan dia je. Kasih belah dia je. Bukan satu kewajipan atas diri dia. Nah, atas suami ni wajib kena sara, kena cari nafkah. Jadi kalau bini sendiri kata abang tak usah kerja, tak usah cari nafkah, biar hamba lah. Nah, binti hamba banyak, mungkin hamba jutawan. Nah, nak buat mana? Dia sendiri hak suruh, dia sendiri hak reda. Tak ada haram apa lah, kita duduk goyang kaki lagi sedap rumah. Binti makan tak habis dah ya. Nah, lega dia kata, ingat kau saya ni haram dah. Takut dia nya. Hak haram tu, bila kita tak kerja, binti tak ada, kita pergi curi, kata mah bining. Bini tak bui, kita katak pula bini. Kita siku, kita lutut sampai berdarah, beleceh, gulawai, bekok muka, coba. Tu hak haram tu. Tu ada pun hak tak adil, berbeza. Bini sendiri kata abang saya kerja lah ambil. Sehari-hari 3,000 nyawi kau tu lelaki. Kerja apa tu lelaki? Masak, goyang kaki kat rumah sambil-sambil. 3,000. Tak apa tu. Tak ada hal lah, bini sendiri reda. Tu. Begitu. Jadi gerak tu ada hukum tak? Ada. Dia ada hukum tak? Ada. Tak ada masa kita boleh pisah daripada agama ni. Itu maksud gitu. Itu dah. Maka nyata daripada takrif itu bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantarkan dia undang-undang
dengan melalui rasul-rasulnya. Gapo dia undang-undang tu? Ni bayan pada kata undang-undang. Daripada yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadah dan dengan muamalah dan sebagainya. Sebab tu dia sebut sikit pasal agama ni. Sebab ilmu yang kita nak mengaji ni usuluddin. Mana usuluddin? Akar bagi agama. Kita tahu agama tu gapo? Takut kita duk ingat agama ni sejenis persatuan kok didaftar di ROS, atau parti yang didaftar di ROS. Maknanya kalau kita tak isi borang masuk persatuan tu, parti tu, berasa tak lengkap agama kita ni, berasa kurang je agama, macam tak Islam lagi kita ni. Kau lagu mana? Lagu tu ke? Ada. Tu. Ataupun agama ni satu modal untuk kita melariskan perniagaan restoran kita. Sehingga restoran kita tu kalau siapa dia tak masuk, sudah. Tak sedap duduklah kitanya. Kita akan mengamuklah. Restoran saya ni nama restoran Islam ni jangan main. Siapa tak masuk restoran saya, mana dia tolak restoran Islam, maka dia ni kafir lah sebab tolak Islam. Sudahlah. Atau bank saya ni bank Islam ni, nama Islam ni. Siapa buat akaun di bank Hong Leong ko Cheng Chong Leng ko Teng Long Long ko, tu semua tu kafir habis leci, murtad daripada Islam. Kalau ke mana? Lagu tu ke boleh kita guna Islam ni? Beratlah, berat tu kalau lagu tu. Kita tu orang panggil apa? Memperdagangkan agama, faham tak? Melacurkan agama, menjual beli agama, membuat agama sebagai modal untuk menarik keuntungan. Tu lagu tu. Ni bahaya. Tak perlu, kita tak perlu. Kita ni Islam, walaupun tidak ada persatuan Islam, tidak ada parti Islam, tidak ada restoran nama Islam, kita Islam dah. Bapa Islam. Sebab kita mengaku dengan hukum hakam yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Kita mengaku dengan lidah kita. Kalau orang tanya, semaya wajib tak? Wajib. Tuhan ada berapa? Nama apa? Allah. Islam. Islam tu inqiyaduz zahir binutqi syahadatain. Terima zahir seorang dengan menutur dua kalimah syahadah. Bagi siapa? Bagi orang yang kafir asli. Mana kafir? Dia asal kafir. Jadi nak jadi Islam lagu mana? Kena mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Islam dia. Islam lah. Tak perlu kita kata, awak ni belum original lagi Islam. Mari buka akaun di bank saya. Bank saya nama bank Islam. Awak baru mengucap ni tak original lagi Islam. Awak kena makan restoran saya hari-hari. Sebab restoran saya restoran Islam, tahu tak? Kalau awak pergi restoran KFC, ke McDonald, ke semua tu nama-nama bukan Islam lakon. Ni restoran saya Islam. Baru original Islam. Gitu ke? Baru mampak, padak, mantap dia punya Islam dia gitu. Lengkap Islamnya gitu. Bukan gitu kok. Kata ni. Jadi awak sudah mengucap kalimah syahadah kan? Awak belum lagi Islam. Ini persatuan saya ni persatuan nama Islam. Jadi awak kena isi borang, bayar yuran bulanan, tahunan, satu seumur hidup ke, barulah Islam awak lengkap. Gitu ke? Tak. Cukuplah dia mengucap kalimah syahadah, dia Islam dah. Apa awak nak kita tambah bid'ah lain? Rasa diri macam baru Islam ni bila isi masuk ahli satu persatuan yang bernama Islam. Masya Allah, saya baru masuk Islam ni rasanya. Berat tu lagu tu. Dia tak khabar persatuan tu nak gunakan dia saja. Sebab dia artis. Banyak nak boleh tarik crowd, sokongan. Tu. Sudah dapat selesai dah dia punya cita-cita, habis dah. Dia punya program, habislah dia buat kain buruk lah. Artis tu. Untuk apa lagi Islamnya? Sebab tu untuk memperalat saja. Untuk menggunakan saja. Faham tak ni? Alhamdulillah kalau faham tak ni. Kalau tak faham kena makan vitamin banyak. Kena kismis kena makan banyak sikit lagi. Tu contoh. Ini supaya kita faham Islam tu apa. Persatuan tu apa? Alat, wadah
Itu dah. Alat saja. Jangan kita anggap persatuan atau parti atau apa lagi ikutlah. Itu ialah agama dah. Sehingga kalau keluar daripada kereta yang bernama Islam ni masuk dalam kereta Myvi, macam astagfirullah, apa ni? Ni kereta nama Islam ni, awak pergi kereta Myvi ni. Apa ni nama apa ni? Myvi ni tak ada dalam Quran hadis ni. Sudah. Jadi satu macam murtad dah. Macam keluar agama tu. Berat lagu tu, jangan gitu. Tu bukan cara betul tu. Bukan cara yang betul dia ajar dalam Islam tu, bukan gitu. Tu bagi kafir asli, Islam dia mengucap syahadat. Au taba'an li abawaihi, atau mengikut bagi dua ibu bapa. Macam kita, Islam keturunan. Salah seorang ibu bapa masuk Islam, automatik anak belum balik Muslim. Automatik anak belum balik. Kalau sudah balik tak boleh auto, kena manual. Dia kena mengucap sendiri dia ni. Anak yang belum balik automatik Islam. Ibu atau bapa tak kira. Dia mengucap syahadat, anak dia belum balik automatik Islam. Pas kita bukan ibu atau bapa. Tok nenek moyang tu. Ramai hantu mana tu. Islam dah. Jadi Islam keturunan Islam kita ni. Islam secara keturunan. Jangan Islam keturunan jatuh. Jangan. Besar nikmat tu. Cuba kalau kita lahir bukan daripada ibu bapa yang Muslim. Bukan tok nenek yang Muslim. Bukan keluarga yang Muslim. Agak-agak boleh kita duduk ngaji gini. Mari masjid. Takut kita duduk dengan calak gitu lah. Ataupun tak ada agama tu boleh jadi. Kena syukur dah tu. Kena syukur dah kita ni Islam keturunan. Itu Islam. Tu Islam. Batas tu Islam. Cukup. Jadi apabila dia Islam, cukup kita hukum Islam. Ijra'ul ahkamuz zahir Islamiyah. Kita menjalankan hukum Islam yang zahir di atas diri dia. Tak payah duk hukum-hukum dah lain. Tu ya Islam apa ni? Tolak restoran Islam, tolak bank Islam, kape dah ni. Jangan. Kita tak tahu, mungkin dia gidah bank Islam tu. Tapi apabila dia nak buat loan, nak buat pinjaman, dia tengok, ni tak kena dengan hukum hakam Islam ni. Cara akad macam ni, cara pinjam lagu ni. Contoh, apa nama bank saja nama Islam, cara muamalah tak ikut Islam. Jadi dia tinggal. Lalu dia pergi bank Hong Leng Leong tadi. Bank Hong Leong Cheng Leng Long tadi. Nama Hong Leong tak ada al-al apa. Dia pergi tengok, macam mana saya nak buat pinjaman sini, saya nak beli kereta, saya tak nak reba, macam mana caranya? Dia buat kita buat cara akadnya begini. Ni baru cara Islam. Jadi dia pun guna bank Hong Leong tadi. Sebab dia tengok isi dalam tu, muamalah dia tu kena cara Islam. Walau namanya bukan Islam, tapi Islam. Isi tu. Dari sini. Fak kita ni nama ya. Dia gila ke nama dia panggil. Nama. Islam. Selesai lah tu. Nama tak jadi apa. Dari sini. Kalau isi dia tu tidak mengikut nama. Sebatas nama sajalah. Ingat baik-baik gitu. Tu dah. Hatta orang munafik ni kafir tau tak? Orang nifak, orang munafik, mana izharul Islam fil lisan. Dia menzahirkan Islam pada lidah. Mana dia pergi jumpa Muhammad yang mengucap syahadat. Betul tak? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Gitu kan? Orang munafik jumpa Nabi SAW, dia mengaku Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Dan Allah Maha mengetahui bahawasanya Muhammad benar-benar utusan Allah. Dan Allah menyaksi bahawasanya orang munafik itu dusta mereka dalam syahadat, dalam pengakuan mereka. Jadi orang munafik ni izharul Islam fil lisan. Dia zahirkan Islam pada lidah. Tapi ikhfa'u bil kufri fil jinan. Menyembunyikan kekufuran pada batin hati. Mana lidah dia kata Allah ialah Tuhan, hati kata bukan. Lidah kata Nabi Muhammad ialah utusan Tuhan, dalam hati kata tak, Nabi Muhammad bukan utusan Tuhan. Itu munafik. Dan Nabi SAW diberitahu oleh Allah siapa munafik dalam Madinah ni.
presidennya, timbalan presidennya, bendaharinya, SU agung dia semua. Tahulah ke MT dia, mesyuarat agung siapa dia, majlis tertinggi dia siapa dia, ahli majlis tertinggi. Tahu habis. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh sahabat untuk menindak kejamkan di atas mereka, tak? Dan Rasulullah tidak umum. Jadi Rasulullah pasal spek kabak tu masih nak umum sikit ni. Penduduk Madinah semua ni wahyu baru turun ni. Kita dapat kenal pasti dah menata mana munafik dalam Madinah ni. Ni namanya sekian. Pertama, gerung sebut nama. Habis orang pakat tahu lah ke. Gitu ke? Tak. Nabi bahkan hanya bagi tahu kepada sahabat-sahabat tertentu, antara Huzaifah ibn Yamani. Betul tak? Sayyidina Umar tu hak rapat dengan Nabi. Ya Rasulullah, hoyaklah gambar siapa munafik ni. Esok selesai. Ni. Esok selesai. Sayyidina Umar tak ada apa dah, bunuh lalu dah dia. Kalau Sayyidina Umar hidup sampai lah ni, takut banyak kali naik turun mahkamah. Dia tak ada apa dah. Nah, bakal selesai dah. Rasulullah kata, "Hei Umar, bagaimana mu boleh fikir nak buat lagu tu?" Nah? Bagaimana mu boleh fikir nak buat lagu tu? Kijak nak bunuh orang mengucap kamu syahadat ni. Walaupun dia tu kafir tu, munafik ni mana kafir asal. Bukan teruk pada kafir lagi tepat dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Lebih ke bawah dalam neraka, tepat paling bawah sekali dalam neraka. Sebab itu teruk. Kalau kafirnya jelas dah kafir. Hak ni tak. Dia asyhadu juga, dia Allahu Akbar. Abdullah bin Ubay bin Salul tu belakang Nabi tu. Belakang Nabi semaya. Kalau Nabi tu batal semaya, kau dia naik ganti Allahu Akbar. Nah, anak ayat weh. Munafik tapi kafir dalam hati dia. Tu. Jadi Rasulullah kata, bagaimana mu boleh terfikir Umar nak buat kerja lagu tu? Nah. Nanti apa tengok orang kafir di orang kafir musyrikin Mekah kata. Nah, unzur ila Muhammad, tengok kepada Muhammad tu. Inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Muhammad ni teruk. Orang sama-sama mengucap syahadat, kawan-kawan dia sendiri, saing-saing yang bunuh juga. Memang betul-betul ekstrim. Betul-betul radikal, betul-betul teroris. Nabi Muhammad ni teruk. Nabi Muhammad jaga nama baik Islam. Itu kan? Nabi Muhammad SAW jaga nama baik Islam supaya orang kafir tidak memperolok-olok, membuat fitnah kepada Islam. Sebab tu Nabi tak ambil tindakan kepada orang munafik. Tapi Nabi tahu, Nabi royak, dan sahabat tahu tu kali ni munafik. Dia tak pergi semaya, cakap tu munafik tu. Tapi orang lain hak tak tahu pergi semaya mayak, pergi atas tanah, ikut zahir saja. Ikut zahir. Hak tahu. Sebab tu Sayyidina Umar nak pergi semaya mayak apa, dia tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah tak pergi, dia pun tak pergi. Tahu tak? Ni cakap tu munafik tu. Mak Huzaifah tahu. Tapi Huzaifah pun tidak umum kepada orang. Saya ada tahu ilmu rahasia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dak Huzaifah jalan sore gitu ya. Tak bagi tahu siapa-siapa. Jadi orang-orang tak tahu berlaku atas sahih. Orang munafik mati, semaya, mandi, kapal, tanah. Sebab apa? Sebab zahir dia mengucap syahadat Islam kot. Nahnu nasabu bizawahir. Nahnu nahsabu bizawahiri. Kami buat kira zahir-zahir saja. Patu urusan batin dia betul ke tak betul? Wallahu yatawallas sarair. Allah yang mengira tentang batin isi hati manusia. Bukan kita duduk tengok tak ikhlas tu. Wow. Mana dia Tuhan apa? Nampak hati orang ikhlas tak ikhlas. Munafik ni. Jangan. Bila wahyu turun atas kita. Jadi kita ni teruk kita. Wahyu tak pernah turun bagi tahu siapa munafik. Tapi kita tu seperti lebih pada Nabi. Ni puak munafik, ni puak ahli neraka, ni puak. Hebat tu. Rasulullah tahu siapa munafik, tapi Rasulullah jaga nama baik Islam. Rasulullah memang diberitahu siapa masuk syurga, al-mubasysyaruna bil jannah. Memang. Kita lebih pada Nabi lagi. Kelompok kita lah ahli syurga. Kita sahajalah yang seolah-olah orang yang tidak bersama dengan kita, tidak masuk restoran kita, tidak masuk dia dalam kereta yang berjenama Islam kita,
Seolah-olahnya bukan Islam. Seolah-olah. Dan tahu di mana tu? Tengok di perbuatan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan itu lebih fasih daripada lidah percakapan. Percakapan kita memanglah kita dia Islam juga. Memang gitu. Tapi lidah kelakuan macam mana? Lidah kelakuan kita tak sama. Sentiasa mencari permusuhan. Nah, kita tak bagi macam kalau ustaz-ustaz, jangan ustaz ni tak jelas. Ahli mana ni? Sudah. Tak jelas ahli mana. Nah, dia nak kena jelas dulu ahli persatuan mana. Barulah boleh jemput kuliah. Tak. Bukan lagu tu cara Islam. Pelik pok kita. Tu nak cerita. Jadi orang panggil itu bukan cara yang dianjurkan di dalam Islam. Jadi ingat, Islam ni bukan satu alat atau satu modal untuk diperniagakan untuk kita menarik sokongan keuntungan duniawi, bukan. Nah, Islam ni nama bagi agama yang Allah Ta'ala kirim kepada Nabi untuk kita. Agama tu apa? Hukum-hukum Tuhan, hak Tuhan kirim ke Nabi untuk kita. Itu agama. Tu sebab kata bila sebut kata agama, kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantarkan dia undang-undang dengan melalui Rasul-Rasulnya Allah. Apa undang-undang tersebut? Bayan. Daripada yang bersangkutan dengan akidah. Tengok. Jadi kalau tak mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, tak cakap laung Islam lah kitanya. Nah, tak cakap laung Islam lah. Akidah sendiri ni tapuk. Ya agama ni ada tapuk, ada tiang. Nah, Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang seri agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang maka dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sembahyang maka dia membinasakan agama dia. Tiang ni pun dia kena pacak di tanah sendiri. Jangan pacak tanah orang, jangan. Nah, tengok tanah pada bola tu tak ada gapo satu. Buat rumah banglo aku sebutin sini. Ada kontraktor mai duk korek tanah, duk tanah besi, duk konkrit, duk tanah tiap gapo. Patut mai KJM mari ni tanah KJM ni. Tak apalah. Ambo buat rumah banglo ambo dah ni. Nak kena sodoklah jawab dia. Dizalimi, zalim apa muka kita ceroboh tanah KJM. Nah, jadi kalau semaya itu tiap agama, iman watanuddin. Tu. Iman tu ialah tanah bagi agama. As-salatu imaduddin wal iman watanuddin. Begitu. Semaya itu tiap agama, kalau gitu iman tu tapuk tanah bagi agama. Akidah termasuk agama. Sebab tu dipanggil juga fiqhul akbar. Fiqh yang terbesar. Fiqh, kita nak mengaji ilmu fiqh, okay? Ibadat, muamalah, munakahat, jinayat. Akidah dulu termasuk dalam fiqh juga. Tapi dipanggil fiqhul akbar. Fiqh yang terbesar. Sebab apa? Sebab ibadat tak terpakai gawa, munakahat tak terpakai gawa, muamalah tak terpakai gawa, jinayat tak terpakai gawa kalau akidah tu tak betul. Tapuk dia tu tak betul dah. Akidah tu bukan ahli sunnah wal jamaah dah. Akidah Syiah, akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah, akidah Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah, Musyabbihah. Banyak pok sesat ni. 72 buat kot. Boleh tahan bila lah. Nyaya. Tu tengok. Jadi sebab tu tutup kita kata Islam di akhir zaman ni tak ada Islam gitu, tak ada. Islam mutlak gitu tak ada. Naknya Islam muqayyad bi ahli sunnati wal jamaah. Nah, Islam yang dikaitkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Itu dah. Habis itu. Dan dengan ibadah atau apa kata dengan akidah. Maknanya apa? Undang-undang Allah Ta'ala tu apa?
daripada yang bersangkutan dengan ibadah. Bila dah akidah, pegangan kita, pacok dalam hati kita tu betul, nah, rukun iman yang 6 tu betul kita pegang. Percaya pada Allah, bagaimana percaya pada Allah? Berat huraiannya dalam ilmu akidah. Nah, percaya pada malaikat, bagaimana percaya pada malaikat? Percaya pada kitab, percaya pada rasul tu bagaimana? Semua dihurai dalam ilmu akidah. Pacok betul dah, ibadat pula. Lagu mana semaya yang betul. Nah, basuh berok, start dibasuh berok lagi. Nah, basuh berok, cuci tak cuma kalau lagu mana, alamat dia bersih. Zon bersih lagu mana. Semua kita kena mengaji tu. Nah, air ni mutlak ke mustakmal ke mutanajih ke. Nah, nak basuh baju ni lagu mana, boleh ke kita mendatangkan najis di atas air, cuci tak kalau gitu. Kau kena air mendatangi di atas najis, kau lagu mana, semua dibahas, kena mengaji dalam ilmu fiqh tu. Tu kan orang dulu dia nak basuh baju, air duk ala beldi. Lepas tu baju tu kena najis ke apa semua, dia pun ambil baju beruk pergi celup dalam air beldi tu. Akak basuh, akak sampai kiamat pun tak cuci tu lah gitu tu. Sebab panggil najis mendatangi di atas air. Tu dah tu ni. Kita dak lah ni pakai mesin basuh dah lah ni. Dulu orang dulu tak pakai mesin basuh. Pakai mesin basuh tak apa. Nah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita buh baju dulu. Kita buh benda mutan najis tu dulu. Lepas tu air mendatangi di atas mutan najis. Lepas tu air tu dia duduk kekal situ. Dia berubah. Yang mengalir, lepas tu masuk pula lain. Tak ada masalah. Sebab tu tak timbul dobi muslim non muslim, tak timbul. Orang tak kecek lagu tu tak mengaji fiqh tu. Kalau mengaji fiqh, dia faham hukum hakam, tak ada timbul isu muslim non muslim. Dulu ingat dulu tu. Nak gegak dulu. Habis itu dah. Dan muamalah. Muamalah. Ada lagi, tak habis itu. Tak habis lagi. Dan muamalah sikit lagi. Gapo lagi undang-undang Tuhannya? Muamalah. Ni orang panggil tadi hablum minallah. Ibadat. Tapi ibadat tu ada juga hablum minan nas. Mana seumpama zakat. Seumpama zakat tu orang panggil ibadat yang hablum minan nas. Hubung kait dengan manusia. Tapi ni muamalah. Muamalah ni memang betul-betul lah. Bagaimana kita nak jual beli, nak pinjam-minjam, apa lagi, nak gadai menggadai, itu semua tu dibicara dalam ilmu fiqh, hukum muamalah dan sebagainya adalah munakahat, nak menikah kahwin, nak tolak, nak cerai, nak fasah, nak gapo, nak nafkah, nak hak, apa macam-macam lah. Itu dalam munakahat kena mengaji munakahat. Dan ada lagi bab jinayah. Bagaimana ke undang-undang yang hendak ditatbikkan dalam sesebuah negara, sesebuah negeri. Habis situ. Kemudian baik. Anda nak habis dah ni? Noktah dah situ tu. Kemudian bermula undang-undang Allah Ta'ala tu 5 perkara. Ni baru nak menyata undang-undang Allah Ta'ala ada berapa. Duduk sebut undang-undang Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala. Ni nak menyata ni undang-undang Allah Ta'ala ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.